Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pegawai-pegawai kanan institusi pendidikan tinggi, barisan Majlis Perwakilan Pelajar, pelajar-pelajar baru yang saya kasih sekalian. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat, keadaan baik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita telah diberi kesempatan dan ruang untuk bersama secara maya pada hari ini. Rasanya tidak terlewat untuk saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar baru yang telah berjaya melanjutkan pengajian di institusi pendidikan tinggi dan bergelar mahasiswa dan mahasiswi. Ketekunan dan dedikasi anak-anak mahasiswa semua akhirnya menghasilkan kejayaan diri dan menjadi kebanggaan negara. Saya berasa cukup gembira hari ini dikelilingi oleh ilmuwan, lebih-lebih lagi ilmuwan muda yang bakal melakar masa depan negara. Saya juga ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada ibu bapa anak-anak mahasiswa sekalian yang sentiasa berkorban, memberi dorongan dan doa untuk anak-anak kita yang hasilnya kita dapat saksikan pada hari ini. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasih sekalian, seperti semua sedia maklum, saya telah mengumumkan mengenai kemasukan pelajar secara fizikal ke kampus secara berperingkat bagi sesi akademik 2021-2022 bermula 15 Oktober 2021. Kebenaran ini diberikan seperti mana yang diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kemasukan pelajar yang lengkap divaksin ke IPT ini melibatkan semua kategori pelajar dan semua fasa PPM di mana keutamaan diberikan kepada pelajar berkeperluan. Kementerian Pengajian Tinggi sangat komited bagi memastikan kelestarian kualiti pendidikan tinggi negara di samping meletakkan keselamatan dan kebajikan pelajar sebagai keutamaan. Just like you, we too would like to reopen universities. However, the safety and well-being of students and staff are our priority and must be taken into consideration in the reopening process. Saya ingin maklumkan sekali lagi bahawa di sini hanya pelajar, staf akademik dan staf bukan akademik yang telah mendapat suntikan dos vaksin lengkap dan melepasi tempoh keberkesanan selepas divaksin saja yang dibenarkan masuk ke kampus setakat ini. Perkara ini adalah tertakluk kepada kapasiti IPT dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Ini merupakan satu langkah bagi membentuk persekitaran yang selamat dan herd immunity di kampus. Sehubungan dengan itu, kepada semua mahasiswa, terutama yang berkeperluan, sekiranya anda ingin kembali ke kampus bagi mengikuti PDP secara hybrid, bolehlah berhubung terus dengan pihak pengurusan IPT masing-masing. Bagi memastikan kelancaran proses kemasukan IPT kali ini, KPT mengunjurkan 100% kaki tangan dan pelajar IPT yang boleh mendapat vaksin dan berdaftar dengan MySejahtera akan menerima suntikan vaksin lengkap menjelang hujung Oktober 2021. Sehingga kini, sebanyak 73% pelajar dan 91% kaki tangan IPT telah lengkap divaksin. Data ini sehingga 14 September 2021. Bagi pelajar dan kaki tangan IPT yang masih belum divaksin, saya ingin menyeru kepada semua untuk mendapatkan vaksin secara walk-in di mana-mana pusat pemberian vaksin. Pelajar dan kaki tangan IPT hanya perlu untuk membawa kad pelajar ataupun kad pekerja dan kad pengenalan maupun pasport. Bagi pelajar baru, mereka perlu membawa surat tawaran kemasukan ke IPT dengan kad pengenalan ataupun pasport. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sudah hampir 2 tahun negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Tidak lama lagi, ia akan masuk ke fasa endemik. Bermula dari tahun 2020 sehinggalah kini, banyak cabaran yang dihadapi oleh kita semua dalam mengurangkan kadar penularan COVID-19 ini. Maka,
Hendak atau tidak, kita perlulah bergerak maju ke hadapan demi pembangunan negara secara umumnya dan pembangun diri khasnya. Saya faham, ada di antara kita yang telah kehilangan orang yang tersayang. Tapi kehidupan kita perlu kita teruskan dan kita perlu untuk melawan penularan wabak ini. Perkara ini perlu kita tangani bersama. Kita jaga SOP antara kita. Kalau ada yang tak patuh, kita tegur. Dengan cara ini sajalah dapat memastikan kita berada di dalam komuniti yang bebas COVID. Dan kebersamaan inilah yang disebut sebagai keluarga Malaysia. Konsep keluarga Malaysia telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Seperti semua sedia maklum, istilah keluarga ini membawa konotasi positif. Ianya adalah institusi yang terpenting dan kritikal dalam membina sesebuah masyarakat. Dalam kita menghadapi situasi sukar bergelut dengan COVID-19 ini, pendekatan keluarga Malaysia adalah sangat bertepatan dengan konteks kesejahteraan negara dan rakyat. Ia menawarkan nilai murni dalam institusi kekeluargaan seperti kasih sayang, toleransi, empati serta pengorbanan. Seperti yang saya katakan sebelum ini, nilai-nilai murni inilah yang wajar dicontohi dan dibawa oleh semua mahasiswa sepanjang pengajian di IPT ini dan juga dalam keluarga kelak. Konsep keluarga Malaysia ini jika kita terapkan di dalam IPT, maka kehidupan harmoni di kalangan mahasiswa dapat kita bentuk dan sekaligus menjadikan suasana serta persekitaran universiti lebih sihat dan lestari. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, merujuk kepada statistik semasa kebolehpasaran graduan di Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran meningkat kepada 4.8% berbanding 4.5% pada Mei 2021. Justru mahasiswa perlu lebih bersedia dalam menghadapi cabaran ini serta mempunyai perancangan yang rapi mengenai hala tuju kerjaya masing-masing. Mahasiswa perlu tampil kreatif, berdaya saing dan mempunyai kemahiran yang khalis masa depan dalam menghadapi apa jua isu yang keluar daripada masalah seperti pandemik COVID-19. Mahasiswa juga perlu bijak mengambil peluang dengan belajar ilmu tambahan selain bidang utama untuk nilai tambah bagi meningkatkan kebolehpasaran semua. Dengan perkembangan terbaru, kesan daripada pandemik COVID-19, kebanyakan pengoperasian industri dan syarikat dijalan secara dalam talian. Ia telah merubah lanskip pekerjaan dan kaedah bekerja yang baru. Kemahiran digital sangat diperlukan pada masa kini. Justru, mahasiswa perlu mempunyai kemahiran menggunakan perisian-perisian asas yang dapat membantu menjalankan tugasan harian secara dalam talian. Ini termasuklah mengendalikan pertemuan, perbincangan dan juga mesyuarat. Di samping itu, kemahiran menggunakan perisian sangat penting untuk menjalankan analisis terhadap sesuatu topik perbincangan. Inisiatif rangsangan ekonomi dan kebolehpasaran graduan yang disediakan Kementerian Pengajian Tinggi perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh pihak mahasiswa. Pelbagai program latihan kemahiran baru telah disediakan bagi meningkatkan kemahiran sedia ada dan melatih semula graduan dan bakal graduan supaya lebih kompeten serta memenuhi keperluan semasa industri. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi, atas dasar keprihatinan serta kecaknaan KPT terhadap bebanan keluarga dan pelajar, baru-baru ini saya telah mengumumkan pengurangan yuran sebanyak 20% kepada semua pelajar warga negara di Universiti Awam bagi semester 1, sesi 2021-2022 yang bakal memanfaatkan seramai 555,340 pelajar dengan nilai keseluruhan ringgit Malaysia 175 juta. Di bawah inisiatif #KPT Prihatin dan selaras dengan prinsip keluarga Malaysia, program-program berkaitan kesihatan mental dan perkhidmatan kaunseling seperti telecounseling dan pengurusan kesihatan mental diri turut disediakan.
Kementerian akan pastikan kebajikan dan keselamatan pelajar yang tinggal di luar kampus juga akan turut diberi perhatian, terutama yang akan pulang ke kampus bermula 15 Oktober 2021. KPT telah mengambil langkah proaktif dengan membangunkan dan menyediakan portal rumah siswa sebagai panduan kepada mahasiswa untuk mencari rumah sewa di sekitar kampus. Portal rumah siswa akan menjadi platform menghubungkan pelajar sebagai penyewa bersama pemilik permis, mendapatkan khidmat nasihat serta memudah cara proses pencarian bilik ataupun rumah sewa dengan harga yang lebih kompetitif. Banyak lagi agenda kebajikan mahasiswa sedang dirangka oleh KPT. Antaranya adalah food bank siswa, penubuhan yayasan kebajikan siswa dan kad prihatin siswa yang insya-Allah kita akan umumkan tidak lama lagi. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada semua mahasiswa dan mahasiswi baru yang telah berjaya melangkah masuk ke Menara Gading. Jadikan ini sebagai permulaan dalam pengembaraan mencari ilmu dan pengalaman serta kemahiran untuk dijadikan sebagai bekalan apabila bergraduan kelak dalam menempuh cabaran di alam pekerjaan. Harapan ibu bapa adalah untuk melihat anak-anak mereka berjaya. Saya yakin doa ibu bapa mengiringi anak-anak pelajar semua untuk menggenggam segulung ijazah setelah berada di IPT dalam tempoh 3 hingga 4 tahun dari sekarang. Dalam masa yang sama, jangan kita lupa supaya kita perlu sentiasa berwaspada, jaga kesihatan, patuhi SOP yang telah ditetapkan agar dapat sama-sama berganding bahu membendung COVID-19 di negara ini. Selamat menempuhi alam IPT kepada semua mahasiswa dan mahasiswi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.